Bab ma yaqul idza sami'al muadzin. Ini bab apa yang diucapkan seseorang apabila dia mendengar muadzin, yakni menyebutkan lafaz-lafaz ataupun kalimah azan itu. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu mendengar azan, maka kamu ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahawa beliau telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu mendengar muadzin, maka katakan atau ucapkan seperti apa yang diucapnya, kemudian berselawatlah kepadaku, kerana sesiapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Kemudian kamu mintalah dengan Allah untukku al-wasilah, kerana sesungguhnya ia adalah satu kedudukan, yakni yang tinggi di dalam syurga, la tambaghi, yang tidak layak, tidak sesuai kecuali untuk salah seorang hamba Allah. Aku berharap akulah hamba itu. Sesiapa yang meminta dengan Allah untukku al-wasilah, halat alaihi syafa'ah, pastilah dia mendapat syafa'ah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah bin Amr lagi bahawa ada seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, tukang-tukang bank ataupun muadzin melebihi kami, yakni dengan mendapat fadilat azan itu. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkan seperti yang mereka ucapkan itu. Apabila engkau selesai, yakni mengucapkan seperti yang diucapnya itu, maka mintalah tu'tah, yakni mintalah dengan Allah, tu'tah, nescaya akan diberikan kepadamu, yakni permintaanmu itu. Nescaya akan diberikan kepadamu permintaanmu itu. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesiapa yang berkata ketika dia mendengar muadzin mengucapkan azan itu, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban, dan seterusnya, yakni aku reda Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Yakni sesiapa yang mengucapkan begitu, ghufira lahu, diampunkan dosanya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar muadzin bertasyahud, baginda mengucapkan wa ana, dan saya, yakni saya juga, yakni mengucapkan begitu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila muadzin berkata Allahu akbar, Allahu akbar, maka seseorang dari kamu berkata Allahu akbar, Allahu akbar. Apabila muadzin berkata asyhadu an la ilaha illallah, dia berkata asyhadu an la ilaha illallah. Apabila muadzin berkata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia berkata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian muadzin berkata hayya 'alas salah, dia berkata la haula wala quwwata illa billah.
Kemudian dia, yakni muadzin berkata hayya 'alal falah, dia berkata la haula wala quwwata illa billah. Thumma qala, kemudian muadzin berkata Allahu akbar, Allahu akbar, dia berkata Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian muadzin berkata la ilaha illallah, dia berkata la ilaha illallah. Dari hatinya nescaya dia masuk syurga. Bab apa yang diucapkan oleh seseorang apabila mendengar iqamah. Diriwayatkan dari Abi Umamah atau dari salah seorang ataupun dari seorang sahabat Nabi SAW, bahwa Bilal akhadha fil iqamah, mula iqamah, apabila dia mengucapkan qad qamatis salah, Nabi SAW mengucapkan aqamahallah wa adamaha, semoga Allah mendirikannya dan mengekalkannya. Wa qala fi sairil iqamah, dan dia mengucapkan pada sekalian iqamat, yakni lafaz iqamat, sama seperti hadis Umar berhubung dengan azan tadi. Bab ma ja'a fi du'a inda al-adhan. Ini bab hadis tentang doa pada ketika azan ataupun selepas azan itu. Yani 'inda al-adhan, 'inda tamamil adhan, 'inda tamamil adhan, ini ketika telah sempurna azan, yani selesai azan. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengucapkan pada ketika dia mendengar nida, yakni selepas dia selesai mendengar nida, yakni azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah, ya Allah, Tuhan kepada seruan yang sempurna ini, was-salatil qa'imah, dan sembahyang yang akan didirikan ataupun sembahyang yang berkekalan, ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah, berikanlah, kurniakanlah kepada Muhammad al-wasilah, yakni martabat ataupun darjat yang tinggi di dalam syurga nanti, wal fadilah, dan keutamaan, yakni kelebihan daripada orang-orang yang lain, wa ba'athhu maqaman mahmuda, dan bangkitkanlah dia ataupun sampaikanlah dia ke maqam mahmud yang telah engkau janjikannya. Sesiapa yang berkata begitu, tidak ada man qala hina yasma'un nida tadi, sesiapa yang berkata begitu pastilah dia mendapat syafaat pada hari kiamat nanti. Bab ma yaqul 'inda adzanil maghrib, ini bab apa yang diucapkan pada ketika azan maghrib. Diriwayatkan dari Ummi Salamah, beliau berkata Rasulullah SAW telah mengajar aku untuk mengucapkan ketika azan maghrib, Allahumma inna hadha iqbalu lailik, ya Allah, ini malammu telah pun menghadap, wa idbaru naharik, siangmu telah pun membelakangkan dirinya, telah pun berpaling, wa aswatu du'aik, ini adalah suara-suara doa kepadamu, faghfirli, ampunilah aku, ataupun ini adalah suara-suara orang-orang yang menyeru kepadamu, faghfirli, ampunkanlah aku. Babu akhdhil ajri 'ala at-ta'dhin, ini bab mengambil upah ataupun gaji untuk azan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Uthman bin Abil As, beliau berkata, qultu, saya kata. Pada tempat yang lain pula Musa berkata, sesungguhnya Uthman bin Abil As berkata, wahai Rasulullah, jadikanlah aku sebagai imam bagi kaumku. Qala Nabi SAW bersabda, anta imamuhum, engkau imam mereka. Waqtadi bi adhafihim, dan jagalah
orang yang paling lemah di antara mereka. Dan ambillah muadzin yang tidak mengambil upah untuk azannya. Babun fil azan qabla dukhulil waqt. Ini bab tentang azan sebelum masuk waktu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Umar bahawa Bilal pernah bang sebelum terbit fajar. Maka Nabi SAW menyuruhnya supaya kembali berseru bahawa sesungguhnya hamba telah tertidur. Musa menambahkan, maka Bilal pun kembali ke tempat dia melaungkan azan tadi, ini untuk berseru. Begini bunyinya, ala ketahuilah sesungguhnya hamba telah tertidur. Qala Abu Dawud berkata, hadis ini tidak ada orang yang meriwayatkan dari Ayyub kecuali Hammad bin Salamah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abdul Aziz bin Abi Rawad. Beliau berkata, Nafi' memberitahu kami dari muadzin Umar yang dipanggil Masruh. Dia telah melaungkan azan sebelum subuh, maka Umar menyuruhnya. Fa dzakara nahwahu, maka perawi telah menyebutkan sama seperti makna yang telah disebutkan oleh Hammad bin Salamah tadi. Qala Abu Dawud berkata, Hammad bin Zaid telah meriwayatkannya dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi' ataupun orang lain, bahawa seorang muadzin Umar yang dikenali ataupun dipanggil Masruh. Qala Abu Dawud berkata, Darawardi meriwayatkannya dari Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Beliau berkata, Umar ada seorang muadzin yang dipanggil ataupun dikenali dengan Mas'ud. Wa dzakara nahwahu, lalu perawi menyebutkan hadis seterusnya. Ini hadis serupa dengan hadis yang disebutkan oleh Hammad bin Zaid tadi. Wa hadza asahhu min dzaka, yang ini lebih sahih lagi daripada yang tadi, yakni daripada yang diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah dari Ayyub tadi. Diriwayatkan dari Bilal bahawa Rasulullah SAW bersabda kepadanya, jangan engkau azan sebelum ternyata kepadamu fajar. Begini, baginda pun melebarkan tangannya sehingga kamu nampak fajar itu begini. Ini bab tadi kita baca tadi, bab apa yang diucapkan oleh seseorang apabila dengar muazzin band. Mana hak di tengah-tengah muazzin itu. Dalam hadis ini ada anjuran seperti supaya orang yang dengar muazzin tu band tu ucapkan seperti apa yang diucapkannya. Mana semua sekali lah serupa lah. Termasuklah hayya 'alas salah, hayya 'alal falah itu. Mana ucapkan supaya dia ucapkan. Maknanya kalau dalam waktu sembahyang subuh tu, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum juga. Yang ini berdasarkan hadis ini. Jadi ada ulama yang berpendapat begitu. Mana support tu. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan tidak. Dia pegang dengan hadis Umar tadi. Ada tadi. Ini apabila sampai hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah tu ucap la haula wala quwwata illa billah. Itu beza. Dalam riwayat yang lain tak ada disebut sini. Iaitu apabila kalau dalam bab subuh tu Bilal sebutkan as-salatu khairum minan naum, dia tidak ucapkan begitu, tapi dia kata sadaqta wa bararta atau sadaqta wa barirta, boleh kedua. Sadaqta wa bararta, benar engkau dan engkau telah berkata sesuatu yang baik. Itu ada beza-bezalah pendapat. Bagi orang yang tak seterima hak ni dan dia lebih mengutamakan
hadis Sayyidina Umar dan seumpamanya. Yang ni pada ketika hayya alah, kata hayya ala salat atau hayya ala falah tu orang panggil hayya alah. Mana bila kata begitu dia kena ucap la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim atau la haula wala quwata illa billah. Tidak kata supaya muazzin itu, sebabnya kata mereka kalau kata supaya muazzin macam buat nganyi, macam ngajuk, macam ngajuk. Supaya orang kata tolong ambil air ke saya sebelah, kita pun kata tolong ambil air ke saya sebelah, gitu. Orang suruh dia pula kata lagu tu. Jadi hak ni pun sepatutnya juga, sebab dia kata tidak molek kata lagu. Hak ni kita kira hak kebanyakan, hak umumnya kata supaya muazzin itulah. Tetapi oleh kerana ada hadis yang lain kita kena pakai hak tu, berhubung dengan hayya alah tu. Hayya alah. Sebab apa? Kalau kita kata gini dia jadi macam nganyi, istihza. Tetapi orang yang setuju dengan hal ni, dia kata tidak ada makna menganyi. Bahkan dan Nabi SAW suruh kata begitu, faqulu mithla ma yaqulul muadzin, kata lagu tu lah. Dan di situ bukan bermakna kita ajak dia pula, dan dia ajak kita ajak dia tu, kita ajak kata kepada diri kita sendiri. Situ kalau kita faham lagu tu tidaklah bermakna kita buat nganyi ataupun ajak dia kembali. Tidak, mana kita ajak diri kita. Itu pendapat yang kedua. Yang ketiga pula dia kata kedua apa? Ini pendapat yang ketiga. Hayya 'ala salat pun kata juga, hayya 'alal falah pun kata juga, dan la haula wala quwata illa billah pun kata juga. Apa salahnya? Jadi pakai hadis kedua-dua hadis tu. Pakai kedua-dua hadis. Sebab apa? Dia kata umum dengan khusus ni. Hadis ni umum lah. Hak khusus tu ada sebut hak khusus lah. Pada ketika hayya alah tu la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau boleh kita jamak, kita cuba kumpulkanlah kedua-duanya. Sini kita boleh kumpulkan. Jadi bila kita boleh kumpulkan, apa salahnya kalau kita kata kedua? Ini juga salah satu pendapat Imam Ahmad yang mengatakan begitu. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Perkara yang kedua dalam hadis ini, ada ulama yang membuat kesimpulan bahawa jawab azan itu, ijabah azan itu, ijabah lafziyah, maknanya ucapkanlah supaya apa ni muazzin kata tu, ataupun dengan perbezaan tadi kan, sudah kita sebut dah, ucapkanlah. Ucap tu wajib, dia kata. Kalau tak ucap, kalau hak mana dengarlah, idza sami'tum, kalau kamu dengar. Kalau tak ucap, dosa. Kalau tak ucap, dosa. Ini Imam Tahawi menukilkan pendapat sekumpulan ulama salaf, dan inilah juga pendapat ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, Ahlul Zahir dan Ibnu Wahab. Ibnu Wahab di antara anak murid Imam Malik juga berpendapat begitu, wajib. Tetapi jumhur ulama mengatakan tidak wajib, sunat. Wajibnya apa dia? Iaitu ijabah haqiqiyah. Ijabah haqiqiyah makna bila dia panggil sembahyang, dalam waktu tu kita kena sembahyang, waktu wajib kita kena sembahyang dalam waktu tu. Bukan makna jawab lafaz itu, tidak. Jawab lafaz tu sunat. Adapun jawab hak wajib tu apa dia? Iaitu menyahut seruan dia. Menyahut seruan dia tu lagu mana? Dalam masa azan tadilah, dalam masa azan tu untuk sembahyang apa? Dalam masa sembahyang tu kita mengerjakan sembahyang. Itu makna ijabah haqiqiyah.
Hak wajibnya tak ada khilaf, semua mengatakan ijabah hakikiyah, waktu wajib. Yang ni kita semayang dalam waktu tu. Ada pun hak ni ada khilaf jawab. Itu perkara yang kedua. Yang ketiga, kepada orang yang dengar. Dengar tu dengar lagu mana? Dengar lagu mana? Kalau sampai dulu tak timbul lah masalah, dia dengar suara biasa ni lah. Kalau sekarang dia dengar speaker. Kalau dengar orang apa namanya, pakai kaset. Dan macam-macam lagi lah. Lagu mana? Jadi ulama-ulama dulu baik bicara dah mana secara umumnya. Dia kata iaitu setakat kita dengar dengan telinga kita, hak biasa. Qadatu lah, qadatu. Kalau kita dengar dengan telinga kita, maka kita kena jawab. Kalau melalui speaker pun tidak wajib. Tidak wajib dan tidak sunat. Hak sunat, kata sunat ataupun wajib tadi, hak dengar dengan telinga. Sekat dengar dengan telinga. Yang dibagi orang yang pendengaran dia tu biasalah. Pendengaran biasa, tidak tuli ataupun berat telinga, tidaklah. Maknanya sejauh tu. Itu pendapat yang berhubung dengan yang ketiga, berhubung dengan hadis ni. Yang keempatnya, ada yang mengatakan apabila kamu dengar, maksudnya wajib pergi sembahyang tepat tu. Wajib pergi sembahyang. Kira-kira sejauh tu lah, sejauh yang mana kamu dengar lah, wajib pergi situ. Sebab ada ulama yang mengatakan wajib pergi sembahyang Jumaat tu. Wajib pergi sembahyang Jumaat. Ahli zahir mengatakan begitulah. Bahkan mereka mengatakan kalau tidak sembahyang Jumaat tak sah nak sembahyang. Sampai setara tu ada yang mengatakan begitu. Tapi jumhur ulama tak kata gitu. Itulah berhubung dengan hadis ini. Bagi orang yang mengatakan ini perkara yang kelima pula berkait dengan ni. Satu, dia ada kaitan dengan hak tadi juga, iaitu kita kena jawab hak muazzin kata tu. Kalau wajib, bagi orang yang kata tak wajib ni lah salah satu dalil dia. Kalau wajib, tentulah Nabi SAW, ni dalam riwayat Muslim ni dan lain-lain, Nabi SAW bila dengar muazzin, pernahlah bila dengar muazzin takbir, dia pun kata alal fitrah. Bila muazzin itu bertasyahud, dia kata kharaja minan nar qalu. Jadi orang-orang yang mengatakan tidak wajib jawaban ni, dia kata kalaulah tak boleh kata hak lain, kena kata supaya hak muazzin tu wajib, mana wajib, macam mana Nabi SAW kata lagu lain? Lepas tu tak ada sebut pun dia kata supaya muazzin kata tu. Ini menunjukkan sunat. Sunat jawab azan itu supaya dengan hak muazzin kata tu sunat. Satu. Yang kedua, ni hak lain lah, yang perkara yang kelima tadi. Ulama-ulama yang mengatakan pada ketika muazzin duduk bel tu boleh kecek ke tidak? Boleh kecek ke tidak? Hak jawab tu satu perkara. Bagi orang yang kata wajib, ialah dia jawab lah. Lepas tu lepas jawab tu boleh kecek ke tidak? Kau kena duduk dia. Ataupun bagi orang yang mengatakan sunat, kalau dia tak jawab langsung pun tak apa. Ini nak kecek tu, boleh ke? Masalahnya boleh kecek ke tidak? Kau tak jawab saja, tak jawab tu tak apa, tidak wajib, sunat saja jawab. Kalau tak jawab pun tak apa, tapi kena dia. Kalau aku mana? Itu perkara yang kelima. Di situ pun ada khilaf juga. Tetapi mengikut jumhur ulamanya boleh bercakap. Cuma sebaik-baiknya tak usah bercakap hak tak molek lah, hak di luar daripada ingat kepada Tuhan lah. Sebab dia pegang dengan hak ni lah. Nabi SAW kata, dia tidak kata serupa dengan hak muazzin kata. Dia kata alal fitrah. Bila muazzin tu tasyahud, kharaja minan nar. Dia kata gitu. Itu macam bercakap lah tu, cakap benda lain lah. Daripada situlah juga.
Dan begitu juga ada dalam hadis yang lain disebutkan Nabi SAW ada juga bercakap dengan sahabat dia pada ketika muazzin itu duduk baik. Ini menunjukkan tak apalah, tak apa. Walau bagaimanapun bercakap tu seboleh-bolehnya, janganlah yang bercakap hak tak molek lah, ataupun hak di luar daripada ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi orang yang mengatakan kena jawab tu, dia kena jawab juga. Dia takwil lah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sana, riwayat Muslim sana. Dia kata boleh jadi hak ni cerita hak dulu sebelum ada perintah supaya jawab azan muazzin tu. Boleh kata lagu lain. Boleh kata lagu lain. Satu. Yang keduanya, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata lagu ni tidak bermakna Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kata juga supaya muazzin kata. Cuma perawi tidak ada menyebutkan. Atas dasar banyak dah sebut dah lain. Dan dia ajar orang lain supaya sebut supaya muazzin sebut. Takkanlah dia sendiri tak sebut. Walaupun dia ada sebut benda lain sebagai tambahan. Hak tu tak ada sebut juga. Dia tetap nak pertahankan hak asal lah. Mana hak tadi tu sebagai hak asalnya, hak jawab muazzin itu. Tapi bagi orang yang mengatakan tidak wajib ataupun tidak mesti jawab lagu tu, dia pegang dengan hak ni lah, tak ada sebut ke mana-mana pun tak ada sebut. Seterusnya Imam Abu Dawud Amari riwayat daripada Ibnu Lahiyah, Haywah dan Sa'id bin Abi Ayyub dari Ka'ab bin Alqamah dari Abdurrahman bin Jubair dan seterusnya. Jadi kita fahamlah tu cara Imam Abu Daud. Kadang-kadang dia buat gitu, kadang-kadang tidak. Iaitu Ibnu Wahab ni ambil daripada Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah ni orang tak kuat, dhaif, perawi yang dhaif. Sebab itu Imam Abu Daud tak amari seorang dia. Selain daripada Ibnu Lahiyah, Haywah seorang lagi Sa'id bin Abi Ayyub. 3 orang ambil daripada Ka'ab bin Alqamah. Kalau tidak sabit orang lain-lain tu, kalau Ibnu Lahiyah seorang, tak lagi dalam hadis ni. Tapi oleh kerana ada hak lain-lain, maka sanad ini tak apalah, mana boleh diterima. Kalau Ibnu Lahiyah seorang tak boleh. Dia nak ceritanya kadang-kadang sesuatu hadis tu ada juga orang perawi dhaif riwayatkan, tapi ada juga riwayat yang sama tu diriwayatkan oleh orang yang tidak dhaif. Kadang-kadang dikumpulkan perawi-perawi itu setempat, kadang-kadang tidak. Kalau di sini tak apalah. Setengah-setengah tempat tu apabila dia sebut perawi dhaif saja, kita berasa macam tak ada dah hadis tu hak lain. Melalui tarik orang yang thiqah, kita berasa gitu. Kita tak boleh kata selalu gitu, tak boleh lah. Sebab ada kalanya satu riwayat itu dikemukakan melalui perawi yang dhaif, tapi bukan bermakna tak ada jalan riwayat yang lain. Kalau tidak ada perawi yang dhaif, tidak makna gitu. Dia kata supaya tu juga, supaya dengan riwayat tadi juga, kamu ucapkan seperti apa yang diucapkannya. Kemudian kamu berselawatlah ke atasku. Cuma ada ni hak selawat ni. Sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Jadi selawat kepada sesiapa yang berselawat kepada aku sekali, Allah akan berselawat kepada dia 10 kali. Apa makna berselawat kepada aku 10 kali? Yang ni doakanlah untuk aku. Itu makna selawat kepada Nabi, berarti doa untuk dia. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala selawat kepadanya, Allah doa ke? Tidak pada doa. Allah rahmati dia. Allah rahmat kepadanya 10 kali. Bui rahmat 10 kali. Itu makna sallallahu alaihi. Kemudian kamu mintalah dengan Allah untukku wasilah.
iaitu satu kedudukan yang istimewa dalam syurga yang tidak layak kecuali untuk seorang saja daripada hamba-hamba Allah. Dan aku berharap akulah hamba itu. Akulah hamba itu. Sesiapa yang minta dengan Allah untukku wasilah itu, mestilah dia dapat syafaat. Yang syafaat aku. Di sini tidak terang lagi, nanti kita akan jumpa akan datang. Seterusnya riwayat daripada Abi Abdurrahman yani Al-Hubuli dari Abdullah bin Amr, bahawa ada seorang lelaki kata kepada Rasulullah. Dia kata apa? Orang-orang muazzin ini telah melebihi kami. Jadi dapat fadilat lebih, dapat fadilat ataupun kelebihan lah, keutamaan yang kami tak dapat lah. Sebab takkan semua nak baik belakang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun kata, kamu katakan supaya mereka tu kata. Apabila selesai, kamu mintalah apa yang kamu nak, tu'tah, nescaya akan diberikan kepadamu apa yang kau minta tu. Jadi kata lagu tu. Bila kata lagu tu, maknanya seseolahnya daripada zahir hadis ini, tak ada adalah kelebihan muazzin itu daripada kamu, jadi sama adalah kamu dengan dia. Bahkan kalau dia tu berhenti sekat bal tu saja, tak ada buat gapo-gapo dalam pada tu, kamu pula berdoa, lebih kamu pula lah. Sebab dia kata kalau kamu minta, kamu akan diberikan. Lagu mana? Nampaknya tak ada kelebihan lah pula muazzin sini. Itulah sifat hadis dhaif. Lagu tu itu sifat hadis dhaif. Cuba kita perhati dalam sanad dia. Qala haddatsana Ibnu Wahb an Huyai. Situ Huyai itu. Huyai an Abi Abdurrahman yani Al-Hubuli. Hadnanya Huyai. Imam Ahmad kata ahadithuhu manakir. Hadis-hadisnya mungkar. Bila kata mungkar itu maknanya dia tu sendiri dhaif lah. Wa qala al-Bukhari fihi nazar. Mana dia perlu dipertikaikan lah. Mana perlu dilihat, perlu diberi perhatian. Diberi perhatian itu maknanya kerana kurang lah begitu. Nasai berkata tidak kuat. Ibnu Ma'in kata laisa bihi ba's, tak apa dia. Ibnu Adi kata arju annahu la ba's, saya harap tak apalah. Mana tak apa kuat lah tu. Walau bagaimanapun ada juga yang mengatakan dia ni thiqah. Kalau kata thiqah bukan bermakna dia ni hujah lagi. Mana dia tak boleh menyamai muazzin tu ke mana-mana pun. Tak boleh. Berdasarkan hadis ni tak boleh kita kata orang yang tidak baik pun dapat kelebihan serupa je. Sebab apa? Hadis ni tak kuat, nak lawan orang lain-lain banyak lagi tentang kelebihan muazzin tu tak boleh. Cuma kita boleh kata seperti mana perkara-perkara lain lah. Orang yang tidak pergi hijrah, dia boleh juga pahala hijrah. Orang yang tidak pergi haji, dia boleh juga pahala haji. Orang yang tidak begini-gini, banyaklah yang seumpama itu. Ni pun lagu tu juga, dia dapat pahala jenis dari jenis pahala yang diperolehi muazzin itu. Mana tidak kata tak boleh langsung dak. Kelebihan yang muazzin dapat tu jenis mana Allah SWT nak bagi kepada dia, daripada jenis itulah juga. Kalau kita kata dalam dunia ni misalnya dia akan dapat hadiah berupa duit, maka orang ni pun dapat hadiah berupa duit jugalah. Tapi duit tu kalau hak tu 1000, hak ni 10 riyal misalnya nak, ataupun hak ni 100, tapi dari jenis duit juga. Itu mana? Itu kita jumpa, selalu jumpa dalam hadis. Dia kata dapat pahala seperti ni, dapat pahala seperti berjihad, dapat pahala. Kalau lagu tu tak payah pergi berjihad. Tidak makna lagu. Sebab kita kalau dalam dunia ni kak, kalau kita hadiah tu jenis buah misalnya, jenis buah rian ataupun jenis gapo-gapo lah kita, jenis tu, tetapi nilai dia tidak sama. Nilai dia tidak sama. Gitu. Jadi ulama-ulama takwilkan gitulah. Nak kata sama 100% tidak, sama sekali tidak.
Kalau lagu tu tak ada kelebihan adalah waktu asal tu. Seterusnya riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau berkata, sesiapa yang dengar muadzin ucapkan tasyahud itu, yang dia mengikut riwayat yang kedua ni, riwayat selepas tu, dia kata gini, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ni bila selesai dua syahadah itu, muazzin sebutkan, dia pun sebut lagu ni. Bukan maknanya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, lepas muazzin sebut tu dia kata ni, tak. Lepas muazzin sebut dua syahadah tu, baru dia kata tu. Sebab apa? Sebab sini ada wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh tu, kata ada. Makna semestinya selepas tu, selepas syahadah yang kedua tu, semestinya selepas tu. Kalau sebut sebelum pada tu, macam mana dia mendahului? Sebab dalam hadis disebut ketika dia dengar, yakni selepas dia dengar kedua-dua tu, baru dia ucapkan hal ni. Dalam hadis ini juga tidak menyebutkan bahawa disebutnya apa yang diucapkan oleh muazzin itu. Mana tak apa. Itu menunjukkan tidak wajib jawab tadi lafaz azan tu. Ni hadis ni salah satunya. Selain daripada hak muslim tadi, ni walaupun kemungkinan boleh kita kata dia jawab juga, lepas tu baca ni juga boleh juga lagu tu. Tapi zahirnya, jelasnya dalam hadis ni dia tak ada kata tu. Nabi SAW kata dia ucap seperti muazzin tu, ucap dulu, lepas tu dia kata ni, tak ada. Maknanya kalau tak kata ni pun tak apa juga. Begitulah kira-kira. Kalau nak kumpul kedua pun tidak ada mana-mana hadis yang melarang, tidak ada. Jadi boleh juga kalau dia kumpulkan kedua tu. Yang ni bila muazzin kata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia kata wa ana, aku juga bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah sahaja, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah utusannya, hambanya dan utusannya. Dan seterusnya dia sebut lagi tu, ghufira lahu, sesiapa yang mengucapkan begitu diampunkan dosanya. Diampunkan dosanya. Ini dosa-dosa kecil lah. Dosa-dosa kecil. Sebab kalau dosa-dosa besar tu seperti kita maklum dah. Ni maknanya dosa-dosa kecil. Mana tempat-tempat ataupun cara-cara untuk menghapuskan dosa ni banyak yang disebutkan oleh Nabi SAW. Di antaranya hadis diriwayatkan dari Aisyah bahawa Rasulullah SAW apabila mendengar muazzin bertasyahud, dia pun kata wa ana, aku pun, ataupun aku juga, yakni bersaksi, yakni supaya kamu bersaksi. Itulah hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW itu ditaklifkan, diperintahkan supaya bertasyahud juga. Bukan tasyahud ni untuk umat dia saja, untuk dia sendiri pun juga. Kadang-kadang dia sebut asyhadu anna muhammadar rasulullah, hak itulah hak rasmi, hak disebutnya. Kadang-kadang dia sebut wa asyhadu anni rasulullah. Boleh berlaku, mana dalam hadis ada berlaku tu. Jadi kalau dia kata Muhammad Rasulullah tu, tidak orang lain lah, dia sendiri dah. Bukan Muhammad tu orang lain, dia cerita pasal orang lain, dia dah lah. Buktinya di tempat yang lain dia kata anni Rasulullah, bahawa aku adalah Rasulullah. Seterusnya ni riwayat ni, riwayat Sayyidina Umar tu, riwayat Sayyidina Umar tu. Di sinilah dia sebut tadi, apabila muazzin tu kata hayya 'alas salah, dia kata la haula wala quwwata illa billah. Ni riwayat ni. Riwayat ni.
Cumanya perawi dia tu ada salah seorang perawi dia, iaitu Umar bin Ghaziyah, itu dipertikaikan oleh setengah-setengah ulama, bukan semua ulama. Jadi ramai juga yang menerimanya, yang mengatakan dia tu thiqah. Bolehlah tu. Gitulah. Jadi riwayat ini selain daripada dalam kitab ni, kitab-kitab lain banyak lagi. Cuma sebut dalam sanad ni. Sebut dalam sanad ni. Sebab ada juga yang mengatakan dia ni dhaif. Jadi riwayat ini selain daripada dalam kitab ni, kitab-kitab lain banyak lagi. Cuma sebut dalam sanad ni. Sebut dalam sanad ni. Sebab ada juga yang mengatakan dia ni dhaif. Ada juga yang mengatakan dia ni dhaif. Tetapi jumhur ulama mengatakan dia tu tidak dhaif, tidak dhaif. Jadi boleh pakailah kalau mengikut sanad ni pun. Apalagi kalau mengikut sanad lain sahih belaka tu, banyaklah lagi hak lainnya. Yang ni sebut jawapan la haula wala quwwata illa billah. Sesiapa yang ucapkan begitu, dia kata mana dari hatinya, yang ini dengan ikhlas hatilah, dakhalal jannah, masuk syurga dia. Dakhalal jannah, masuk syurga dia. Yang di situ dia sebutkan dengan lafaz madhi itu. Mana kalau kita nak terjemah dari segi zahir, telah masuk syurga lah dia. Bukan makna telah masuk syurga, mana pasti masuk syurga lah dia. Masuk syurga lah dia. Ini maknanya. Sebab dalam hadis, dalam Quran pun banyak digunakan. Kalau untuk sesuatu yang pasti akan berlaku, dia gunakan dengan lafaz madhi, sesoalnya benda tu supaya terjadi dah lah, walaupun kata tak terjadi lagi. Sebab itu dia gunakan lafaz madhi. Ini menunjukkan masa lalu. Yang ini dia kata litahaqquqil wuqu' ataupun litahaqquqil maw'ud di sini. Kerana pasti akan berlaku apa yang dijanjikan itu, pasti akan berlaku. Habis di situ. Seterusnya apa yang diucapkan apabila seseorang itu dengar iqamah. Yang ni iqamah. Apabila dengar orang iqamah, dia nak ucapkan lagu mana? Yang ni zahir hadis ini, Bilal apabila dia iqamah, bila dia kata qad qamatis salah, Nabi SAW kata aqamahallahu wa adamaha, aqamahallahu wa adamaha. Wa qala, dan dia berkata fi sairil iqamah, pada sekalian mana lafaz iqamat itu, seperti apa yang dikatakan kanahwi hadis Umar. Ini seperti hadis Umar tadi dalam bab azan, berhubung dengan azan. Mana kata lagu itulah. Yang ni jawab juga. Dia kata Allah Akbar, kita kata Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita kata asyhadu an la ilaha illallah. Dan begitulah seterusnya. Hayya 'alas salah. Umar tadi, hadis Umar tadi, la haula wala quwwata illa billah lah. Dan begitulah. Seterusnya kalau qad qamatis salah tu, aqamahallahu wa adamaha. Begitulah yang diucapkan. Tetapi riwayat ini tidak kuat. Riwayat ini tidak kuat. Mana hak jelasnya, hak jawapan itu, iaitu pada azan sahaja. Hak sahihnya. Ada pun pada iqamat ini pun boleh, kan nak pakai hak dhaif ini pun boleh, tak apa. Tapi tidak kuat supaya hak azan tu lah. Tidak kuat supaya hak azan. Sebab apa? Sebab di sini dia kata, kalau kita perhati itu, Muhammad bin Thabit, dia kata haddathani rajulun min ahli Syam, seorang lelaki daripada penduduk Syam, majhul la yu'raf, tidak diketahui dia siapa ni. Waktu tu sekarang selagi Syahr bin Hausyab pula. Syahr bin Hausyab ni pun tak boleh terima juga, perawi dhaif juga. Tak boleh. Jadi dengan sebab itulah hak ni dhaif, riwayat ini dhaif. Walau bagaimanapun, sahabat tak boleh pakai langsung lah kau? Boleh juga. Boleh juga.
Mana kalau nak sebut begitu pun boleh. Cumanya hak tidak ada dalam hadis, hak yang diamalkan oleh orang kita ramai iaitu hak selepas azan tu doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah. Hak selepas qomat tak ada tu. Hak selepas qomat tak ada. Hak selepas azan, hak tu betul, hak tu selepas azan. Hak selepas qomat tak ada apa-apa. Adapun sebut hak lafaz dia tu ada ni dalam hadis yang dhaif. Doa tadi tak ada. Doa tadi tak ada. Selepas qomat, doa supaya selepas azan tak ada. Adapun orang kalau adalah kita jumpa dalam kitab dia kata doa lagu tu juga, itu dia pakai qiyas. Sebab banyak dalam hadis kan disebutkan azan ini digunakan juga untuk iqamat. Jadi untuk azan tadi kan, selepas azan maknanya doa tadi diajarkan. Hak ni pun moga dikira azan juga, dalam setengah-setengah hadis disebut sebagai azan juga iqamat tu. Jadi kalau kita kata lagu tu pun apa-apanya, itu qiyas. Kalau nak kira berdasarkan hadis yang terai tak ada. Hak dhaif pun tak ada. Hak sebut lafaz qamat tu ada hak ni. Itu pun dhaif. Jadi tak perlu buatlah. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang mazhab lain lah, Malik ke, mazhab Hanafi ke, lepas qomat tu kan selalu tu iman. Kita pun kata cepat sangat. Berapa sudah qomat Allahu Akbar. Masa mana nak dah bacanya. Memang bagi mereka jelas lah tu tak ada gapo. Selepas qomat tu sebaik saja sudah Allahu Akbar selalu. Tidak kata berhenti lama, tak. Walau bagaimanapun tidak semesti buat gitu. Kita sudah jumpa banyak hadis iaitu selepas qomat tu di zaman Nabi, di zaman Khulafaur Rasyidun pun ada banyak amalan dalam bentuk lain. Dia pergi periksa lagi tu. Pergi periksa lagi baris tu apa betul dulu. Lepas tu baru pergi baru qomat. Baru takbir maknanya sembahyang. Ada juga orang kata. Aku mana-mana pun tak apa belaka. Baru majah fi du'a indal adhan. Ini bab doa pada ketika telah selesai azan. Bila selesai azan, bagaimana doa? Hak ni lah. Jadi kita jumpa ni hak azan lah. Ada pun orang yang kata selepas qomat tu, sebab dia kata ada juga dalam hadis disebutkan qomat itu dengan lafaz azan. Jadi dia pakai dengan makna umum gitu. Tapi itu tak kena tu cara tu lah. Tak kena. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengucapkan pada ketika dia dengar azan, yakni selepas dengar azan itulah, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ya Allah Tuhan seruan yang sempurna ini. Maksud seruan yang sempurna ni azan itulah. Sebab dia merangkumi makna-makna, pengertian-pengertian yang sempurna ataupun yang lengkap menggambarkan ajaran Islam itu semua sekali. Was-salatil qa'imah, yang sembahyang yang akan didirikan, yang tak lama lagi, sebentar lagi akan didirikan. Satu makna boleh juga. Boleh juga dengan makna sembahyang yang berkekalan. Berkekalan itu maksudnya sembahyang yang tidak akan ada lagi agama ataupun syariat yang akan memansuhkannya. Tak ada. Itu makna sembahyang yang berkekalan. Tuhan bagi seruan yang sempurna ini. Tuhan bagi sembahyang yang berkekalan. Sembahyang yang berkekalan maksudnya sembahyang kita buat ni tidak akan berubah dah. Lagu itulah keadaannya. Itu makna berkekalan. Ati Muhammadanil wasilah. Supaya dengan tadi juga. Sebab tu kita kata sana, sampai sinilah. Ati mana berikan, kurniakan kepada Muhammad al-wasilah, mana martabat yang tinggi di syurga, yang tidak layak untuk orang lain kecuali untuknya sahaja. Wal fadilah,
dan darjat yang melebihi sekalian darjat yang lain. Mana untuk orang-orang lain yang melebihi sekalian darjat untuk orang-orang lain. Wa ba'athu, dan bangkitkanlah dia ataupun sampaikanlah dia kepada maqam mahmud, maqam yang terpuji. yakni maqam mahmud itu maqamus syafa'ah al-uzma alladhi yahmaduhu al-awwalun wal-akhirun, yaitu maqam syafa'ah agung, syafa'ah yang terbesar yang dipuji oleh orang dahulu dan oleh orang kemudian. Itu maknanya maqam mahmud. Alladhi wa'adtah, yang telah engkau janjikan. Mana Tuhan telah janjikan? Yaitu dalam Al-Quran, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmudah. Mana Allah tentu atau pasti akan membangkitkan engkau ataupun akan memberikan kepada engkau, akan menyampaikan engkau kepada suatu maqam mahmud, maqam yang terpuji. Alladhi wa'adta, yang telah engkau janjikan itu. Itulah. Sebab asa ni kalau Allah SWT sebut asa, mudah-mudahan, barangkali. Kalau bahasa biasa ni maknanya boleh jadi, barangkali, mudah-mudahan. Tapi kalau dikatakan kepada Allah, Allah kata lagu tu bukan dengan makna gitu. Dia makna pasti, tentu, dengan makna tentu. Pada tentu apa minta Nah kita kata dah, biar dulu. Lepas tu dalam kitab ni dia sebut, adapun tambahan dalam doa tu kan ada kan, biasanya orang tambah lagu mana? Dia kata apa ni, wad darajatar rafi'ah atau wad darajatal 'aliyatar rafi'ah dan sebagainya lah yang seumpama itu, yang masyhur di kalangan orang ramai. Al-masyhur al-mushtahirah 'ala al-alsinah, yang masyhur di atas lidah ramai orang ni. Faqala as-Sakhawi, Sakhawi yakni ulama hadis besar, anak murid kepada Hafiz Ibnu Hajar, dia kata lam arahu fi syai'in minar riwayat, tidak ada saya jumpa dalam mana-mana riwayat. Tu tambahan itu. Maknanya tak perlu sebutlah, tak ada kelebihan lah sebut, tak ada molek, tak ada jumpa dalam mana-mana riwayat. Tapi innaka la tukhliful mi'ad, itu ada dalam tambahan apa ni, dalam riwayat yang dikemukakan oleh Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Itu ada dalam riwayat Baihaqi. Adapun tambahan setengah-setengah tu dia kata ya arhamar rahimin, itu tak ada dalam kitab hadis mana-mana pun. Dia kata tak ada. Jadi tak usah duduk buat lah waktu tu. Hak buatnya boleh, hak ada je lah. Ada. Itu bagi kita faedah yang mengaji hadis ini. Mana bila kita jumpa dalam kitab hadis dia kata lagu tu Sakhawi tu maknanya orang besar tu. Lepas tu bukan dia seorang, cuma dia ambil sini hak besar. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis Sakhawi ni tulis kitab hadis maudhu' lah. Banyak lagi dalam lain pun tak ada. Jadi kita tak usah pakai lah tu. Tak usah pakai lah. Itulah perbezaannya orang mengaji hadis dengan orang tidak mengaji hadis. Orang tidak mengaji hadis boleh jadi dia pakai belakang. Tu terpulang lah nak lagu mana tu. Tetapi hak dalam kitabnya dia sebut gini lah. Dia kata mesti dia akan dapat syafaat pada hari kiamat nanti. Mesti dia akan dapat syafaat pada hari kiamat nanti. Jadi ada beberapa perkara tu di sini dalam hadis ni. Yang pertamanya, dah Tuhan sudah janji dah tadi pada Nabi SAW akan dapat ada ni. Kita doa awak apa? Dah Tuhan sudah janji dah, pasti dah. Tentu dah. Kita doa awak apa?
Jadi jawapan dianya, ada kalanya dalam doa ni tidak bermakna apabila kita minta tu makna supaya mengadakan benda yang tidak ada. Tidak bermakna begitu doa. Tidak bermakna begitu. Bahkan dalam doa juga dia ada makna. Bukan makna apabila kita kaya dah, kita segar dah, bila kita minta sihat, maknanya kita tu tak sihat sebelum pada tu. Tidak bermakna gitu. Bahkan ia bermakna minta Tuhan kekalkan kesihatan itu, kekayaan yang ada pada kita itu. Itu salah satu makna. Yang kedua, doa ni dia juga mengandungi makna syukur. Apabila kita sebut tu, jangan kita tidak sebut dah kita metakau kita kaya, sementara kita tidak segar, tak payah sebut, kita tak payah doa lah. Jangan. Walaupun kita segar dah, kita sebut juga, ya Allah, sihatkanlah aku. Bukan makna kita tak sihat sebelum pada tu, tapi sebagai tanda syukur, kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, iaitu apabila kita doa ni kepada Nabi SAW, bermakna Tuhan nak ajar kepada kita lah. Nabi SAW nak ajar kepada kita. Ni semua wahyu belaka ni, semua wahyu belaka daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah juga hakikatnya. Nak ajar kepada kita supaya kita sedar kedudukan Nabi SAW, kedudukan dia tu, darjat dia tu, pangkat dia tu. Biar kita sedar dia yang layak mendapat kedudukan tu, orang lain tidak layak. Supaya kita ingat semua, tu bahawa dialah yang layak, tidak ada orang lain yang layak. Maknanya Allah SWT memanglah tahu dah gitu, tapi nak suruh dalam hati kita ni pun meresap gitu, biar jadi daging darah kita, betul-betul kita yakin dialah yang layak dengan hak tu. Tepat Allah SWT bagi kepada dia tu sebab dialah yang paling layak. Sebab apa dia paling layak? Sebab dia banyak sangat susah dalam dunia ni. Menasabahlah kalau bagi ganjaran ataupun pahala ataupun kedudukan lebih daripada orang lain. Dan sebagai pengajaran kepada kita juga secara tidak langsung, bahawa kau lebih kita, maka kau lebihlah juga pahala ataupun ganjaran yang Allah SWT bagi kepada kita. Allah SWT bagi kepada Nabi SAW saya saja kah? Tak. Kalau kita tengok kehidupan dia tu lagu mana, tentu sekali kita nampak munasabah Allah SWT bagi. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, ada kalanya kita doa ni, kita sebut sesuatu, misalnya untuk Nabi SAW, selawat, kita minta Allah SWT bagi rahmat. Allah SWT tak bagi rahmat kau ke dia? Bagi semua dah. Tapi dia sebut juga tu Nabi Ibrahim dan sebagainya, sebut juga untuk menyatakan kelebihan dia, keutamaan dia, kemuliaan dia tu. Untuk biar kita sedar, kita akui hak tu. Kita akui. Itu maknanya kita terhutang budi. Kita kena doakan orang, walaupun di sisi Allah orang tu lebih dah, tetapi kita kena doa juga. Itu dari segi adab. Itu yang keempat. Yang kelima, dari segi adabnya, maknanya kita kena doa juga walaupun orang tu lebih dah. Yang kelima. Yang keenam, iaitu untuk talazzuz. Di sini disebutkan talazzuz bi husuli martabatihi wa raja'an li syafa'atihi. Dan untuk kita menikmati, menyebut benda tu, sebab benda tu sesuatu yang diidam-idamkan, sesuatu yang sangat diharapkan, maka kita sebut semua. Supaya apa? Supaya mengingatkan kita tentang keistimewaan. Barulah nampak istimewa kalau duduk sebut semua. Kalau tidak, tak nampak istimewa lah. Dan supaya besok barulah kita nampak hak duduk sebut-sebut lepas bas semua tu setara mana besarnya. Hak ni bendanya hak duduk sebut-sebut semua tu. Kalau tak sebut semua, tak nampak. Boleh jadi orang kata kita jangan dengar dah sebut semua. Apa yang penting sangat maqam mahmud, apa yang penting sangat al-wasilah, al-fadilah ni, baru tahu daripada mahsyar pentingnya, baru tahu. Jadi kepada orang yang biasa duduk doa begini semua, dia ingat semua dah, tahu semua dah. Inilah bendanya, siapa adalah masanya. Gitu. Itu yang kelima. Yang keenamnya,
dengan mengharapkan syafaat Nabi SAW. Dan dia kata kan siapa-siapa yang kata lagu ni dia akan dapat syafaat. Dan dia kata lagu tu kalau kita tak faham, kalau anda kata kita tak faham pun dapat syafaat itu. Itulah kelebihannya. Dapat syafaat itu. Dan makam ini tidak didapati oleh siapa-siapa pun, oleh orang lain. Ini makam Mahmud ke apa ni, hanya makam ataupun kedudukan ataupun pangkat yang akan diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Orang lain tak dapat. Kalau ada orang lain kata dia dapat makam Mahmud ataupun dia mempunyai makam Mahmud, orang dia tak betul. Boleh termasuk dalam sesat juga tu. Sesat. Tanda tu, tanda. Sebab itulah maknanya orang Syiah yang mengatakan Imam 12 itu mempunyai maqam Mahmud, serupa dengan Khomeini kata dalam kitab dia tu, tak betul sama sekali. Sebab dalam Quran kata asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, khusus untuk dia. Lepas tu doa semua ni, doa biar dia dapat, dan dia yang layak dengan hak tu. Berapa banyak hadis. Tiba-tiba kalau kata orang lain tak betul sama sekali. Itu tanda sesat dah tu. Tanda tak betul. Bab ma yaqul 'inda azanil maghrib. Ini bab apa yang diucapkan ketika azan maghrib. Diriwayatkan dari Ummi Salamah, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar aku untuk ucapkan ketika azan maghrib. Ini ketika azan maghrib. Yang ni kira-kira jahat ni ketika tu adakah di tengah azan itu, kalau kita pakai gitu bermakna sepatutnya ada jugalah, tak apalah kalau tidak sebut lafaz muazzin sebut lain, termasuklah hak lain hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, tak apa, menunjukkan tidak wajiblah jawab. Satu. Yang kedua, dengan makna kata lagu ni ketika azan maghrib ni supaya tadi lah dia sebut ketika azan juga, suruh jawab, bukan makna ketika doa tadi tu selepas. Hak ni pun ada selepas. Jadi selepas apa mana? Selepas doa tadi lagi kata pula lagu ni. Kata pula lagu ni. Kata pula lagu ni selepas doa tadi. Tetapi hadis ini juga tidak kuat, tidak kuat. Untuk amalan sendiri tak apa, boleh lagi. Tapi untuk nak kata nak bergama lah cara ni, tak perlulah. Tak perlulah. Maknanya dengan cara paksa ataupun tekan surah apa tu tak perlulah. Kalau hadis tadi ni. Walaupun ada yang mengatakan sanad dia tu boleh kira, tetapi kalau kita tengok dari segi sanad di sini, Abdullah bin Al-Walid Al-Adani, kita perhatikan di situ, Ibnu Ma'in kata la a'rifu lam aktub anhu syai'an, saya tak kenal dia. Kalau ulama rijal tak kenal ni, orang sezaman dia ni, maknanya orang tu tak kuat lah. Kalau dia kenal, dia pergi cari, dia pergi cari. Lam aktub anhu syai'an, saya tak nak tulis apa-apa. Abu Zur'ah kata saduq ini lafaz ta'dil yang rendah. Abu Hatim kata yuktabu hadithuhu wa la yuhtaju bihi, boleh tulis hadis dia tapi nak buat hujah tak boleh. Lepas tu Ibnu Adi kata dia ada meriwayatkan dari Thawri, jami' dia, dan dia riwayat daripada Thawri berapa banyak gharaib, benda hak pelik-pelik lah, hak selain daripada jami' Thawri. Tapi Ibnu Hibban kata dia ni thiqat, Ibnu Hibban ni thiqat saja. Memang kalau kita jumpa dia payah nak kata dia nak kata lemah, thiqat saja. Wa qala, dia kata mustaqimul hadis. Mustaqimul hadis, tapi hak ni pun tidaklah tinggi sangat. Dia kata, Hafiz kata naqala as-Saji anna Ibn Ma'in dha'afahu, Ibnu Ma'in kata dhaif. Bukhari kata muqarib ni hak ni pun lafaz rendah juga ni, lafaz paling rendah lah, di antara hak paling rendah lah.
Lafaz ta'dil berboleh kira lah, kalau kita kata berboleh kira. Setengah ulama kata muqarib tu, muqaribul hadis tu dia ni balik tajrih, balik bawah ni, balik orang tak molek, tapi paling tinggi sekali lah balik tajrih tu, hak dekat dengan hak paling rendah. Kalau ta'dil, lafaz ta'dil yang paling rendah, mana dia duduk situ rendah lah maknanya. Tak apalah, itu perkara. Yang keduanya, Mas'udi Abdul Rahman bin Abdullah dari Abi Kathir maula Ummi Salamah. Mas'udi itu diambil daripada Abi Kathir maula Ummi Salamah. Maula Ummi Salamah, yakni hamba yang dibebaskan oleh Ummu Salamah. Siapa dia Abu Kathir maula Ummi Salamah ni? Tirmizi kata la yu'raf, tidak diketahui dia ni. Wa qala fi taqrib, tapi dalam taqrib tahdhib dia kata maqbul. Maqbul ni pun rendah juga lah. Babulih. Dia kata Tirmizi kata tidak dikenali, tidak diketahui dia. Jadi maknanya hadis ni dhaif lah kalau lagu tu. Ataupun oleh kerana ada khilaf tadi, paling tingginya dia pergi kepada Hasan, paling tinggi. Tapi tak boleh pergi, siapa tahu tak boleh pergi, dia dhaif tu. Walau bagaimanapun untuk doa tak apa, untuk doa, untuk fadilat ni ada kelebihan diampuni dosa dia. Ini pun kalau kita kata lagu ni dan kita sebut faghfirli, ampunkan dosaku, maknanya ini pun termasuk dalam kelebihan lah. Mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan, sebab termasuk dalam istighfar juga tu. Termasuk dalam istighfar juga. Begitu. Bab akhdhil ajri ala ta'dhin, ini bab mengambil upah untuk bah. Boleh ke tidak? Mengambil upah untuk bah. Diriwayatkan dari Uthman bin Abil As, qala, dia kata, qultu, saya kata tu ya Rasulullah. Lepas tu Imam Abu Dawud kata Musa, yang itu guru dia Musa bin Ismail tu, di tempat lain pula dia ada kata lagu ni. Dia kata Uthman bin Abil As berkata, wahai Rasulullah. Bukan Uthman bin Abil As tu berkata, saya kata. Tapi Uthman bin Abil As berkata, ya Rasulullah. Tak ada qultu tu. Tu beza dia. Dia rayak perbezaan tu. Kena kira lebih kurang juga lah. Tapi dia rayak perbezaan tu. Mana tok guru dia tidak kata begitu sama. Ada kalanya dia kata gini. Tak apalah, supaya kita terjemah tadi lah. Kalau terjemah yang tadi lagu tu iaitu kalau mengikut hadis ini boleh nak minta jawatan tu. Jadi dia kata ij'alni imama qaumi, jadikanlah saya ni tu imam kepada kaum saya. Nabi SAW kata anta imamuhum, engkau imam mereka. Boleh, mana sekiranya kita layak lah. Kalau tak layak tu tak boleh lah. Waqtadi bi adhafihim, waqtadi ni maknanya bukan makna saya ni dah minta suruh jadi tu imam kan, suruh jadi imam, apa makna ikut pula imam lainnya. Bukan makna iqtadi tu maknanya ikut imam yang paling dhaif, dak. Iqtadi bi adhafihim ni maknanya jagalah, meleralah, ambil kira lah apabila kamu jadi tu imam tu, makmum kamu hak paling dhaif. Dia suruh ambil kira hak makmum kamu hak paling dhaif, hak paling dhaif. Jadi kena ambil kira hak tu, jangan kira makmum kamu hak paling kuat. Jadi kira hak tu nak jadi tu imam. Mana makmum hak paling dhaif ya, kira hak asas-asas benar lah bacanya. Baca lagu tu. Jangan baca panjang-panjang. Jangan lagu tu. Sebab apa? Orang ni macam-macam. Kan dalam hadis yang lain disebut ada orang yang ada keperluan, dia ajak dia gaduh nak balik. Ada hak sakit, ada anak kecil, macam-macam. Hak sakit tu kan, hak angin tu kan,
nak ketuk semacam lagu mana hak dedah hak gapo tu. Sebab itulah dia kata iqtadi bi adhafihim, dan ambillah tukang band yang tidak ambil upah untuk azan dia atas dasar hadis-hadis yang seumpama inilah. Mana ramai juga ulama-ulama yang mengatakan tak boleh ambil upah ataupun gaji untuk band ke apa ni, tak boleh. Tetapi hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Bahkan kalau kita tengok amalan Khulafaur Rasyidin tidak lagu tu. Dalam riwayat-riwayat yang sahih banyak, dalam Bukhari, dalam gapo pun Khulafaur Rasyidin pun ambil gaji juga. Lepas tu dia pun bui juga. Gaji kepada tukang bank, kepada tok guru hak mengajar, hak gapo bui. Jadi hak Khulafaur Rasyidin, amalan Khulafaur Rasyidin hak tu lebih kembang. Hak ni walaupun dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia dhaif. Dhaif. Gitu. Lepas pada tu dia sebut di sini khilaf ulama tentang ambil upah untuk ban. Imam Abu Hanifah dan ashab dia kata tak boleh. Sebab apa dia kata azan dan iqamah itu sesuatu yang wajib. Selain daripada tu ini menyebabkan jadi orang tu jadi lari daripada nak pergi sembahyang jemaah, dari apa ni, nak mengaji Quran dan nak mengaji ilmu ke apa, kerana akan membebankan mereka. Lepas tu banyak lagi lah dalil-dalil dia, dalil-dalil dia banyak lagi. Tetapi dalam mazhab Hanafi sendiri dia sebut di sini, wa ammal mutaakhirun minhum, dalam mazhab Hanafi fa aftau bi jawazihi, harus boleh. Dalam kitab Hidayah, kitab penting dalam mazhab Hanafi, dia kata wa ba'du masyayikhina istahsanu al-istijar ala ta'lim al-Quran al-yawm li zuhur at-tawani fi al-umur ad-diniyah fa fi al-imtina' tadhi' hifz al-Quran wa alayhi al-fatwa. Mana dalam mazhab Hanafi, maknanya dia kata molek pula, beri upah ataupun ambil upah ke apa ni semua. Terutamanya kalau tidak menyusahkan orang lah, kalau tidak menyusahkan orang. Lepas tu Malik mengikut Imam Malik. Memang Imam Malik daripada awal lagi dia kata tak apa, tak apa, ambil upah. Imam Syafi'i pun tidak apa kenal juga, tidak apa kenal juga. Sini dia petik daripada kitab yang menunjukkan tidak kenal juga. Tetapi Ibn al-Arabi kata as-sahih jawazu akhdhil ujrah 'ala al-adhan was-salah wal-qada' wa jami' al-a'mal ad-diniyah. Pasal apa? Pasal khalifah ambil gaji dia, dan begitu juga pengganti dia hak lain-lain pun begitu juga. Dan Nabi SAW kata dalam hadis dia, ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i wa mu'nati 'amili fa huwa sadaqah. Aku tinggal selain daripada untuk perbelanjaan ada isteri aku, dan untuk belanja amili, pegawai aku, fahuwa sadaqah, maka jadi sedekah semua. Maknanya dia ada bagi sebut, dia ada sebut. Dan banyaklah lagi hak lain-lain kalau kita nak sebut, masing-masingnya ada belaka tu dalil kot ni tu.
Ada belah kadalik tu ni. Kemudian babun fil adhan qabla dukhulil waqt. Kena berhenti sekat je.